Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasihi sekalian? Okey, kita akan sambung minggu ni dengan topik sejarah, kelas sejarah kita 12 Ogos 2021 bersama saya Cikgu Rahmat. So, untuk minggu ni kita sambung unit 9 pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kali ini bahagian yang kedua. So, gambar depan ni cikgu dah tunjukkan pelanduk berwarna putih. So, topik yang kita akan bincangkan hari ini ada kaitannya dengan pelanduk berwarna putih yang terdapat di bahagian hadapan ni. Baik, sebelum kita mulakan kelas, ini dia. Cikgu ucapkan tahniah kepada senarai murid yang terbaik menghantar tugasan lakaran kapal Parameswara. Ini tugasan pada minggu yang lepas. Tahniah pada murid-murid cikgu ni. Antaranya ialah Farah Alia dari 4C. Cantik dia punya lakaran kapal layar ni. Okey, seterusnya cikgu ada Nur Amni Fasihah dari 4 Dinamik. Okey, kemas kapalnya. Nur Umaira Afrina dari 4B. Okey. Seterusnya, cikgu ada juga Ahmad Ryan dari 4D. Okey, juga kemas kapal layarnya. Hebat. Okey, cikgu ada juga Muhammad Amirul Syamsuri dari 4 Arif. Sekali imbas lakaran ni macam profesional. Okey, bagus. Tahniah Amirul. Seterusnya ada Anas dari 4 Arif. Dan ada juga Jazmi Faid daripada 4 Gigih. Tahniah Jazmi. Hebat kapal ni. Ada Siti Nurjannah dari 4 Arif. Okey, ni lain dari yang lain kapal Nurjannah ni. Dan juga Syahira Ashika dari 4 Bestari. Pun hebat kapal yang dibina. Tahniah kepada ke-9 orang. Okey, 3, 6, 9. Okey, 9 orang murid cikgu ni yang merupakan murid terbaik yang berjaya menghantar tugasan lakaran kapal Parameswara. Kamu ke-99 ni akan dapat sijil pencapaian ataupun sijil penghargaan untuk aktiviti melakar kapal Parameswara. Dan yang lain janganlah rasa kecewa. Cikgu juga telah masukkan lakaran murid-murid yang lain ke dalam laman kelas maya sejarah kita. Boleh layari www.bit.ly/mysejarah untuk melihat gambar-gambar yang telah dihasilkan oleh murid-murid tahun 4. Okey, kalau tadi kita dah pun melihat gambar kapal, sekarang mari kita lihat pula apa yang akan kita belajar pada minggu ini. Baik, standard kandungan kita masih lagi 5.2 iaitu pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Baik, standard pembelajaran kita pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat ini dia 5.2.3 menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka. Sebab tu cikgu kuningkan kataan ni. So kita akan lihat apakah peristiwa yang menyebabkan berlakunya pembukaan negeri Melaka. Okey, baik. Seterusnya 5.2.4. Kita akan huraikan apa? Asal usul nama Melaka dari pelbagai sumber. Okey, kita akan lihat apakah sumber-sumber yang menyebabkan berlakunya pengaruh terhadap nama atau asal usul negeri Melaka. Baik, kita akan imbas kembali. Ini antara topik yang kita belajar pada minggu yang lepas. Kamu telah pun mengenali siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Parameswara, anak putera raja kerajaan Melayu dari Palembang yang melarikan diri ke Temasek bersama pengikutnya kerana diserang oleh Majapahit. Okey. So Parameswara ni dia mendapat sokongan pembesar di Temasek dan juga pengikutnya yang setia. Itu apa yang telah kita belajar pada minggu lepas.
Baik, seterusnya minggu lepas juga kita dah pun belajar pengembaraan parameswara ni untuk membina kerajaan. Okey, so dekat sini kita boleh lihat dalam buku teks muka surat 124 dan 125. Ada komik di situ. Bagaimana parameswara dari Palembang, dia bergerak ke Temasek, kemudian pergi ke Muar dan akhirnya ke Melaka. Okey, baik. Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kisah pengembaraan parameswara. Jadi apa tunggu lagi? Pertama sekali, mari kita lihat peta perjalanan parameswara. Parameswara memulakan perjalanannya dari Palembang bergerak ke Temasek. Di Temasek, baginda telah meneruskan perjalanan hingga ke Muar dan akhir sekali baginda telah menamatkan perjalanannya di Melaka. Ayo kita lihat kisah pengembaraan parameswara yang bermula di Palembang. Palembang. Di Palembang, parameswara merupakan seorang raja kerajaan Melayu. Kerajaan Palembang merupakan sebuah negeri naungan kerajaan Majapahit. Oleh itu, parameswara cuba melepaskan kerajaan Palembang dari penguasaan kerajaan Majapahit. Namun, usaha baginda tidak berjaya dan menyebabkan baginda dan para pengikut terpaksa melarikan diri ke Temasek untuk menyelamatkan diri. Temasek. Parameswara tiba di negeri Temasek. Parameswara melihat Temasek sangat maju dan baginda berhasrat untuk menjadi pemerintah di Temasek. Lalu, parameswara telah berjumpa Temagi dan menyerang Temagi sehingga menyebabkan kematian Temagi dalam serangan itu. Akhirnya, parameswara berjaya menjadi pemerintah di situ. Siam. Walau bagaimanapun, oleh kerana Temasek adalah sebuah negeri di bawah naungan kerajaan Siam, peristiwa kematian Temagi telah membangkitkan kemarahan kerajaan Siam. Jadi, kerajaan Siam cuba menyerang parameswara dan menyebabkan parameswara dan para pengikut terpaksa berundur ke Muar demi menyelamatkan diri. Muar. Selepas berundur dari Temasek, parameswara telah tiba di Muar. Apabila tiba di Muar, baginda mendapati Muar tidak sesuai untuk dijadikan negeri. Seni ujung. Baginda telah meninggalkan seorang menterinya di situ untuk menjadi pemerintah. Parameswara dan para pengikutnya meneruskan perjalanan ke arah utara. Melaka. Parameswara telah tiba di Sungai Bertam. Baginda berehat di bawah sepohon pokok bersama-sama pengikutnya. Sedang baginda berehat, tiba-tiba seekor anjing buruan baginda telah ditendang oleh seekor pelanduk putih. Baginda berasa amat kagum dengan keberanian dan kekuatan pelanduk itu. Lalu, baginda membuat keputusan untuk membuka negeri di situ. Baginda menamakan negeri itu sebagai Melaka. Tamat. Okey, murid-murid dah pun menonton video tadi. Tentu murid-murid dah dapat gambaran macam manalah parameswara ni boleh dapat nama Melaka dan juga membina sebuah negeri di sebuah tempat yang dinamakan Melaka. So gambaran daripada video tadi tu, cikgu bawakan satu gambar ni. Ini antara gambar yang penting untuk murid-murid faham dan hayati, iaitu peristiwa pelanduk berwarna putih telah menendang anjing perburuan parameswara dan pengikutnya. Okey, jadi dalam peristiwa ini parameswara masa tu tengah duduk di bawah pangkal sebatang pokok. Okey, jadi ketika berada di bawah pokok ni, seekor pelanduk berwarna putih
okey, telah menendang anjing-anjing perguruan Parameswara. So pada ketika itu tercetuslah dalam minda ataupun fikiran Parameswara ni bahawa tempat ni tentunya ada keistimewaan, ada kelebihan yang tersembunyi. Maka sesuailah kalau dia membina negeri di tapak atau tempat tersebut. Okey, jadi ditanya oleh pengikutnya, apakah nama pokok tempat dia sedang duduk ketika itu. Jadi para pengikut pun beritahu pokok ni namanya Melaka. Okey, jadi kita bina sebuah negeri di sini, namanya ialah Melaka. Okey, so peristiwa ni cikgu harap murid-murid semua dapat faham dan hayati dengan tepat. Baik, seterusnya kita dah masuk topik yang terakhir, iaitu topik yang keempat berkaitan dengan asal-usul nama Melaka. Untuk topik ni, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 128 hingga 129. Okey, baik. Kita lihat di dalam sumber buku teks menyatakan terdapat 4 asal-usul nama negeri Melaka. Okey, kita lihat yang pertama, iaitu Sulalatus Salatin, daripada sumber buku sejarah Melayu. Okey, dalam Sulalatus Salatin ini, dia menyatakan bahawa Melaka mendapat nama daripada pokok Melaka. Ni gambar di bawah ni, gambar pokok Melaka. Okey, baik. Yang kedua pula, daripada sumber Arab. Okey, orang Arab mengatakan bahawa Melaka itu disebut Malakat. Okey, Malakat. Malakat ni bermaksud tempat perhimpunan segala pedagang. Okey, so dekat sini gambar kat bawah ni, kalau lihat ni gambar Tok Arab pakai jubah warna putih kan. Okey, sedang berdagang di kota Melaka. Okey, jadi dekat sinilah maka timbul perkataan Malakat, iaitu tempat berhimpunnya segala pedagang. Okey, baik. Nombor 3, sumber daripada negara India. Orang India mengatakan bahawa Melaka ni mendapat nama dengan sebutan Amalaka. Okey, Amalaka ni bermaksud pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Pokok yang first kali tumbuh dekat bumi ni sebab tu cikgu tunjukkan gambar ni. Okey, gambar sebatang pokok dengan dia punya akar dia menjalar-jalar dekat bawah tanah ni kan, yang kita tak nampak kan. Ini antara mitos. Okey, mitos yang menyatakan bahawa Melaka dapat nama daripada pokok yang pertama tumbuh di alam semesta. Okey, dan akhir sekali sumber yang keempat daripada buku Suma Oriental. Okey, buku ni ditulis oleh orang Portugis, yang berlayar satu masa dahulu. Okey, antara lain dia kata Melaka ni berasal daripada perkataan Malaka. Okey, Malaka, QA, yang bermaksud tempat perlindungan. Okey, tempat perlindungan. Okey, kita dah pun sampai ke latihan tutorial. Okey, untuk kelas kita 12 Ogos 2021 pada hari ini. Untuk latihan tutorial hari ini, murid-murid perlu lihat buku teks muka surat 133. Okey, lihat buku teks muka surat 133. Ni ada halaman dia dekat tepi ni. Okey, tentu murid-murid tertanya-tanya, kenapa cikgu suruh murid-murid melakar gambar kapal Parameswara. Okey, kapal layar Parameswara tu. Sebenarnya dia ada kaitan dengan tugasan pada minggu ni. Okey, apa tugasan minggu ni? Cikgu nak balik pula. Dah memang ada kat rumah kan. Okey, masa tidur nantilah. Masa tidur ke, masa kamu berehat ke, masa kamu termenung ke, okey? Masa kamu tengah ambil angin ke kat depan rumah. Bayangkan kamu ni sedang berlayar dengan kapal. Kapal apa? Kapal yang kamu dah lukis tu lah.
Okey, kapal yang kamu dah lukis tu, kamu bayangkan kamu tengah berlayar naik kapal tu. Okey, kemudian kamu telah mendarat di satu kawasan daratan. Okey, satu kawasan daratan, kamu berhenti kat situ. Okey, kamu kemudiannya nak menubuhkan sebuah negara baharu. Kamu ni konon-kononnya jadikan diri kamu ni macam Parameswara lah. Dia berlayar dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari kawasan daratan baru. Okey. So, dalam buku teks muka surat 133 tu, kamu kena jawab semua empat-empat soalan yang terdapat dalam buku teks. Okey, buat dalam buku tulis sejarah. Okey. Dan minggu hadapan, cikgu akan menemu ramah. Cikgu akan interview mana-mana murid yang cikgu pilih secara rawak dalam kelas online cikgu. Cikgu akan tanya dia dan minta dia kongsikan jawapan dia. Okay? So, untuk tugasan ini, kita adalah tugasan perkongsian di mana murid-murid menyampaikan idea. Apakah yang mungkin murid-murid lakukan jika kamu berjaya menubuhkan sebuah negara baharu. Okay? Negara baru tau, bukan negara yang kamu tengah duduk sekarang ni. Kamu jadi pemerintah negara baru. Okay? Jadi mungkin ini sebagai angan-angan atau impian, tapi itu dapat mencongkil lagi bakat dan juga keupayaan berfikir aras tinggi kamu. Cikgu nak tahu apa yang murid-murid nak buat. Okay, so dalam buku teks, kalau murid-murid lihat pada halaman 133 tu, dia ada bertanya beberapa soalan yang sangat kritikal untuk murid-murid jelaskan. Okay, contoh soalan yang pertama ni, dia tanya, nyatakan nama negara baru kamu. Okey, nama negara baru. Okey. Kamu nak letak nama negara apa nak letak nama negara Pulau Kondo ke kan? Nak letak nama Majidi ke kan? Okey. So, apa idea kamu untuk kamu letak nama negara kamu yang baru? Okey. Kemudian nombor 2, dalam kotak. Dalam kotak tu kamu lukislah dekat dalam buku tulis kamu kamu lukiskan satu bendera yang melambangkan negara kamu sendiri. Okey, saya tak kisahlah kalau kamu nak ciplak bendera yang ada pada hari ini, tapi warnanya janganlah tiru sama-sama nanti kalau tak ini kata nama negara sendiri tapi bendera macam bendera negeri Johor. Tak boleh lah kan. Okey, so lukis bendera negara kamu sendiri mengikut idea kamu sendiri. Cikgu nak tengok apakah idea yang kamu kongsikan tu. Okey, nombor 3, dia nyatakan bahawa nyatakan keistimewaan negara kamu. Kalau Melaka ada keistimewaannya, tempat pedagang berkumpul, okey. Kemudian ada kemudahan-kemudahan untuk para pedagang. Tentu ada keistimewaan negara kamu yang kamu nak wujudkan. Contohnya beli barang harga murah ke, okey, atau beli barang 5 percuma 10 ke. Manalah tahu kan, ada yang nak buat bernegara macam tu kan. Ataupun tanpa cukai ke. Hebat betul negara tanpa cukai ni. Okey. Baik, nombor 4. Nombor 4, sebagai pemerintah, saya akan memastikan ada 3 perkara yang akan kamu pastikan. Okey, saya akan pastikan rakyat saya semua hidup dengan bantuan sepenuhnya. Okey, tiap-tiap bulan dapat 40,000 tak payah kerja. Okey, itu contoh je. Okey, so kalau murid-murid ada idea apakah impian yang ingin dicapai apabila murid-murid berjaya membina sebuah negara yang baru. Okey, semua ni ada dalam buku teks soalannya. Buat keempat-empatnya dalam buku tulis sejarah. Baik, sampai di sini saja kelas sejarah yang
perlu murid-murid ikuti untuk minggu ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Daun keladi. Minggu depan kita jumpa lagi insya-Allah dalam kelas online pula. Dan jangan lupa selepas sahaja murid-murid menonton video kelas ini, jangan lupa untuk menanda kehadiran yang linknya akan cikgu masukkan di WhatsApp group tahun 4. Sebarang pertanyaan macam biasa boleh hubungi cikgu di talian WhatsApp atau Telegram 019714 tekan-tekan tak dapat dan ataupun email cikgu rahmat@live.com ataupun web kelas kita www.bit.ly/mysejarah. Belajar sejarah bila-bila masa 24 jam 7 hari seminggu hanya di kelas Maya Sejarah Cikgu Rahmat. Ingat, kebenaran tak melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kelas akan datang. Bye-bye.